Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, semalam kita bincangkan tentang mutawatir. Kita dah kata bahawa hadis ini dia boleh dipecahkan mengikut beberapa iktibar, mengikut beberapa sudut pandang. Maka semalam kita bincangkan ialah pembahagian hadis mengikut sudut pandang naqlatuhu, iaitu bagaimana perpindahan antara rawi kepada rawi, berapa bilangan perawi yang meriwayatkan hadis itu pada setiap tabaqah. Maka kita katakan ianya terbahagi kepada dua, iaitu kepada ahad dan mutawatir. Dan kita telah bincangkan mutawatir ialah bila adadin muayyanin, iaitu bilangan perawi itu tidak tetap, tidak ditentukan, tidak tertentu, tidak qari mahsurah, tidak terbatas. Maksudnya bilangan yang sangat ramai. Maka itu kita panggil mutawatir, dan mutawatir itu memberi ifadah al-ilm ad-daruri, iaitu ilmu secara pasti. Okey, adapun ahad, iaitu pecahan yang kedua ialah yang kita akan masukkan, iaitu ma'ahasrin, iaitu bilangan tersebut, bilangan perawi yang meriwayatkan hadis itu adalah hasar, iaitu terkepung. Kita katakan apa? Terbataslah. Dia lawan kepada mutawatir. Bima fawqa al-ithnaini aw bihima aw biwahidin. Okey, kita masuk. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Bismillah. Wathani al-mashhur wa huwa al-mustafid 'ala ar-ra'yin. Yang kedua ialah masyhur. Okey. Wathani, apa yang dimaksudkan kepada wathani? Wathani kembali kepada ma'ahasrin bima fawqa al-ithnaini, iaitu jumlah perawi yang terbatas, yang itu jumlah perawi itu lebih daripada 2 orang, maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya hinggalah sampai ke tahap mutawatir. Dan kita dah kata mutawatir itu tak ada had yang tertentu, akan tetapi diterangkan dengan sifat-sifat dia, bukan dengan nombor. Okey. Yang kedua adalah masyhur, iaitu hadis yang mana perawi dia adalah 3 atau lebih, kita panggil sebagai hadis yang masyhur. Okey, tengok kat sini. Masyhur terbagi kepada dua, iaitu masyhur istilah, iaitu apa yang kita nak kata sekarang ni. Apakah maksud masyhur pada istilah ahad? Itu apa yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan, paling kurang atau lebih pada tingkatan sanad yang paling sedikit. Maksudnya, contoh dalam satu sanad tu ada 4 tingkatan, macam kita bagi semalam. 4 tingkatan: Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in dan selepas dia. Maka pada jalan sahabat itu ada 3 orang. Lepas tu tabaqah kedua ada 5, 6, 7. So kita tengok yang paling sedikit. Antara semua tu paling sedikit adalah pada tabaqah yang pertama. Dan tabaqah yang pertama ada 3 orang. So kita katakan ini sebagai hadis yang masyhur, hadis masyhur. Dan ini juga digelar sebagai mustafid pada sebahagian pendapat, iaitu wal mustafidhu 'ala ra'yin. Dan ini digelar sebagai mustafid pada pandangan, suatu pandangan. Maksudnya nak katanya masyhur ni ada nama yang lain, iaitu mustafid. Akan tetapi sebagai ulama membezakan antara mustafid dan antara masyhur. Sebab itulah Imam Ibn Hajar kata 'ala ra'yin, iaitu atas satu pandangan. Masyhur juga digelar sebagai mustafid. Apa pandangan yang lain? Pandangan yang lain ialah mengkhususkan mustafid, dan tapi masyhur itu adalah lebih umum. Okey, iaitu apa yang mereka kata? Mustafid tu, kalau masyhur kita tak kisah. Asalkan tak kisah pada setiap tingkatan tu berapa orang. Asalkan paling pada tingkatan yang perawi dia paling sedikit, mestilah 3 atau lebih. Tapi mustafid ni macam mana? Mustafid ni mesti bilangan setiap tabaqah tu adalah sama. Contoh 3 daripada 3 daripada 3 daripada 3, maka kita katakan hadis itu adalah masyhur dan mustafid. Akan macam 5 daripada 3 daripada 3 daripada macam 100 daripada 30 daripada 20 daripada 5 daripada 3. Maksudnya setiap tabaqah dia berbeza. Tetapi tingkatan yang paling sedikit adalah atas 3. So kita kata masyhur semata-mata dan tidak mustafid. Ada juga yang mengatakan mustafid itu adalah mutawatir.
Itu antara pendapat-pendapat tentang apakah itu mustafid. Bahagian yang kedua dalam masyhur ialah al-masyhur ala al-sinah. Iaitu apa yang masyhur di sisi manusia, di kalangan manusia. Boleh jadi hadis yang masyhur itu mutawatir, boleh jadi juga masyhur pada istilahi, atau boleh jadi juga sebagai aziz atau gharib. Contohnya, masyhur ala al-sinah boleh jadi hadis itu palsu kan. Sebab kita katakan masyhur ala al-sinah, maksudnya hadis itu beredar dalam kalangan manusia semata-mata. Contohnya, al-a'malu binniyat. Ramai orang tahu hadis al-a'malu binniyat. Akan tetapi al-a'malu binniyat itu kalau kita tatabuk sanad dia, al-a'malu binniyat, sanad dia sanad yang gharib. Dia adalah hadis yang gharib. Akan tetapi dia masyhur ala al-sinah. So kat sini kita kena bezakan lah. Kita kena pandai bezakan bila ulama kata hadis itu masyhur, ada yang nak katakan sanad dia yang melebihi 3 ataupun masyhur ala al-sinatin nas semata-mata. Macam masyhur indal fiqhi, indal indal faqih, ataupun masyhur indal muhaddithin atau sebagainya, masyhur indal nas, masyhur di sisi manusia dan sebagainya. Dan dalam masyhur ala al-sinah ni ada kitab yang ditulis, contohnya antara kitab yang ditulis dalam masyhur ala al-sinah ni ialah Kashful Khafa wa Muzidul Ilbas. Selain itu kitab Maqasid oleh Imam Sakhawi. Maqasid tu tak nampak sangat. Jinsiyah tak pasti. InsyaAllah nanti kalau sempat kita tengok sikit contoh-contoh hadis yang masyhur ala al-sinah. Jadi contoh yang tadi lah, hadis yang masyhur ala al-sinah akan tetapi gharib, al-amal binat. Hadis yang masyhur ala al-sinah akan tetapi mutawatir. Contoh, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Dia masyhur ala al-sinah, maksudnya dia masyhur pada sisi manusia, akan tetapi pada pembahagian ahad dia adalah pada pembahagian hadis dia adalah mutawatir. Pada pembahagian mengikut bilangan perawi, man kadzdzaba alayya yang muta'ammidan adalah mutawatir. Tetapi dia masyhur ala al-sitatin nas. Yang kedua adalah hadis aziz. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. Dan yang ketiga iaitu au bihima, iaitu au ma'a hasrin bil ithnain, iaitu dengan bilangan perawi yang tertentu, bilangan perawi yang terbatas, yang mana perawi itu pada tingkatan yang paling sedikit dia cuma ada 2 orang. Kenapa dia namakan aziz? Dia namakan aziz kerana sedikitnya dijumpai hadis yang sebegini, iaitu apa yang diriwayatkan oleh 2 orang pada tingkatan sanad yang paling sedikit. Kemudian gharib. Okey, kat sini dia tulis walaysa syartan lis-sahih khilafan liman za'amahu. Okey, menunjukkan bahawa ada sebahagian orang yang mengatakan hadis itu jika nak menjadi sahih, paling kurang dia mesti aziz atau masyhur ataupun mutawatir. Dan ini adalah pendapat oleh Ali Al-Jubba'i daripada kalangan Mu'tazilah. Oleh itu bila mereka katakan macam ni, bila diorang kata hadis paling kurang nak jadi sahih mesti aziz, so diorang akan menolak banyak hadis yang sahih lah. Contoh hadis yang gharib akan tapi diterima ialah hadis al-a'malu binniyat, bahkan diletakkan oleh Imam Bukhari. Maka kalau ada yang kata Imam Bukhari mensyaratkan bahawa hadis itu paling kurang mestilah aziz, agak ada kekurangan lah, sebab Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis al-a'malu binniyat, mana a'malu binniyat ini masyhur di sisi para ulama bahawa ianya adalah hadis yang gharib, iaitu tak ada, itu cuma ada satu jalan sahaja. Jadi kita tengok macam ni sanad dia. Okey, khilafan man za'amahu, iaitu bukanlah aziz, bukanlah syarat untuk menjadi sahih. Maksudnya hadis gharib pun boleh jadi sahih. Wal-rabi'u al-gharibu wa kulluha siwal awal ahadun. Yang keempat adalah gharib. Gharib ialah ma'hasin biwahidin, maksudnya pada tingkatan yang paling sedikit, tabaqah yang paling sedikit perawi dia paling kurang ada seorang sahaja. Okey, wa kulluha siwal awal ahadun. Semua yang tadi maksudnya masyhur, aziz dan gharib itu siwal awal, maksudnya mutawatir tak termasuk. Ahadun dinamakan sebagai hadis ahad.
Okay. Kita tengok macam mana nak contoh untuk mengatakan hadis itu masyhur atau gharib ataupun aziz. Contohnya, pada tingkatan sanad yang pertama ada 3 orang. Lepas tu tingkatan sanad kedua 5 orang dibayarkan dari 3 orang, 10 daripada 5, 100 daripada 10 orang. So kita tengok paling sedikit pada tingkatan sanad yang mana? Pada tingkatan sanad yang pertama kan. Yang pertama berapa orang? 3 orang. So bila yang paling sedikit tu 3 orang, kita katakan hadis itu masyhur. Kalau aziz paling sedikit 2 orang, itu pada tingkatan sanad yang pertama lah, kalau pada contoh yang ni. So kita katakan hadis itu aziz. Begitu juga gharib, kalau hadis paling sedikit tu seorang pada satu tingkatan sanad, maka kita katakan hadis itu gharib. Wa fiha al-maqbulu wal mardudu li tawaqquf al-istidlal biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha dun al-awwal. Wa fiha kembali pada ahad, dan pada hadis ahad itu ada perbahasan makbul dan mardud, iaitu hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Itu sahih dan dhaif biasa kita panggil. Itu istidlal, kerana kita tawakuf dalam menggunakan dia sebagai dalil alal bahthi an ahwali ruwatiha, sehinggalah kita mencari mengenai keadaan perawi dia sama ada diterima ataupun ditolak. Dunal awal maksudnya mutawatir kita tak perlu cari keadaan perawi, kita terus terima. Khilafan li ahad, kalau hadis ahad wal masyhur aziz atau gharib, kita kena cari perawi ni boleh diterima ataupun tidak. Kalau kita terima maka dia makbul, kalau tak diterima maka kita tolak hadis tersebut. Wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-'ilma an-nazariyya bil qara'in 'ala al-mukhtar. Wa qad yaqa'u, apabila harful qad dijumpai dengan fi'il mudhari', maka kita katakannya adalah kadang-kadang. Kita terjemah kadang-kadang. Kadang-kadang pada hadis ahad ini ada yang memberi faedah ilmu secara nazari, iaitu kita terangkan nazari bil qara'in 'ala al-mukhtar. Jikalau makna hadis ahad ni disokong oleh beberapa petunjuk 'ala al-mukhtar, pada pendapat yang dipegang, yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Okey, sebenarnya kita dah kata tingkatan pengetahuan ni ada ilmu, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahil. Okey. Wa qad yaqa'u, kita katakan kadang-kadang berlaku. Maksudnya ini bukan asal kepada hadis ahad. Maka asal bagi hadis ahad lah zon rajih, iaitu kita menganggap benda tu sahih pada sangkaan kita yang lebih kuat. Sebenarnya zon 51 hingga 99%, maksudnya kita bila kita tengok perawi tu, kita rasakan oh dia ni thiqah, semua ni thiqah. Kemungkinan untuk dia orang berkata benar tu adalah sangat-sangat tinggi. Dia tak sampai ke yakin, dia sangat-sangat tinggi je kemungkinan dia. Dia tak tersalah, dia tidak menipu. Ini adalah asal pada hadis ahad. Al-Pun Imam Nazari itu mengatakan bahawa confirm dia orang tak tipu, confirm dia orang cakap betul apabila ada suatu petunjuk. So kalau kita susun mutawatir dan ahad ini mengikut peringkat paling tinggi ke paling bawah, ilmu yaqin, ilmu daruri, maksudnya kita tak perlu tengok dah keadaan perawi dia, mutawatir. Kedua, ilmu nazari, maksudnya kita still tengok jugalah keadaan perawi dia tu. Kita tengok juga ada kesilapan ke apa, semua tu kita tengok sikit. Tetapi bila tengok dia boleh sampai ke ilmu keadaan yang kita pasti. Dan yang ketiga, paling bawah sekali adalah zon rajih, bahawa kita menyangka bahawa perawi tidak menipu, tidak tersalah dalam meriwayatkan hadis. Maka ini adalah hadis ahad yang secara asalnya, yang tiada petunjuk. Asal pada hadis ahad itu adalah zon ar-rajih. Okey, antara petunjuk yang boleh mengangkatnya daripada zon rajih kepada ilmu nazari ialah, pertama sekali, hadis tersebut wujud dalam salah satu daripada sahihan, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni adalah kitab hadis yang paling sahih antara semua kitab hadis lah, di atas satu pandangan. Kerana apa? Kerana syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menulis sahih dia sangat-sangat ketat. So seolah-olah memang semua hadis tu umat sekarang terima dengan sahih. Bahawa hadis dalam sahihain adalah semuanya sahih belaka. Yang kedua, hadis tersebut masyhur dengan sanad-sanad
yang semuanya sahih akan tetapi belum capai tahap mutawatir. Jadi sanad hadis tu masyhur, maksudnya ada 3, 4, 5 atau lebih sanad. Dan semua sanad tu bila kita tengok semua sanad sahih. Maksudnya tak ada dalam satu sanad pun yang ada perawi yang dhaif. Semua sanad tu diriwayatkan oleh orang yang thiqah. So itu adalah salah satu petunjuk yang menunjukkan bahawa memang Nabi SAW kata benda tu. Okey, yang ketiga ni, hadis tersebut diriwayatkan secara berterusan. Ni musalsal bil a'immah. Musalsal bil a'immah til huffaz. Iaitu diriwayatkan secara berterusan oleh para imam hafiz. Sifat dia ialah imamun hafizun, iaitu orang yang betul-betul hebat, betul-betul ahli dalam bidang hadis. Dan hadis tersebut tidak gharib, iaitu sama ada aziz, masyhur atau atas. Maksudnya dia bukan ada satu sanad tu saja. Contohnya Asy-Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Imam Syafi'i adalah Imam Hafaz, Imam Malik pun adalah Al-Imam Al-Hafiz, Imam Nafi' juga adalah Al-Imam Al-Hafiz, Ibnu Umar begitu juga sahabiyun Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih. Semua ni adalah A'immatul Huffaz. Semua ni adalah para imam. Semua ni adalah orang-orang yang betul-betul pakar, betul-betul warak, betul-betul mempunyai keahlian dalam bidang hadis. Maka ni adalah salah satu petunjuk bahawa hadis itu betul-betul daripada Nabi SAW. Dan ada sanad yang lain bagi hadis ni. Selain sanad daripada Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar, ada sanad yang kedua mungkin daripada sahabat yang lain. Walaupun dalam sanad yang tu kita tak kenal seorang pun. Maksudnya bukanlah tak kenal seorang je, salah. Maksudnya sanad yang kedua tu perawi dia bukanlah imam, bukanlah sampai tahap imam, tapi cuma thiqah macam tu je. So ini adalah salah satu petunjuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW memang kata perkara tersebut, memang secara ilmu, secara yakin. Okey. Thummal gharabatu, kemudian gharabah, iaitu berseorang yang perawi itu imma an takuna fi asli sanad aw la, sama ada berlaku pada asal sanad, awal sanad, iaitu pada tabaqah sahabat, aw la, maksudnya ataupun bukan pada awal sanad, bukan pada asal sanad, iaitu di pertengahan sanad. Fal awwalu al fardul mutlaq, maka yang pertama itu iaitu apa yang jikalau gharabah itu berlaku pada asal sanad, kita panggilnya sebagai fardul mutlaq ataupun al-gharib al-mutlaq. Dia sama je, gharib dan fard dia adalah benda yang sama. Wathani al-fardun nisbi, iaitu jikalau gharabah itu berlaku di pertengahan sanad sebagai fardun nisbi, iaitu gharib an-nisbi secara nisbah, iaitu pada nisbah kepadanya, pada dia, penisbahan pada dia. Cakap macam mana? Melihat kepadanya, dia telah tak tahu, susah sikit nak terang nisbi, nak terjemah nisbi susah, difaham kot. Binisbati ilaihi, melihat kepadanya dia telah melakukan gharabah. Nanti kita tengok macam mana berlaku. Fardul mutlaq ialah gharabah yang berlaku pada awal sanad, iaitu seperti hanya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan atau seorang tabi'in sahaja meriwayatkan. Fardun nisbi, gharabah berlaku pada tengah sanad. Okey. InsyaAllah kita habiskan bacaan gharib dan fard. Fardul mutlaq, gharabah, iaitu perawi berseorangan berlaku pada asal sanad, iaitu pada tabaqah sahabat dan atau tabaqah tabi'in. Sama ada gharabah itu berterusan sampai ke penulis ataupun tak. Yang pentingnya pada tabaqah sahabat ada seorang saja. Contohnya, okey, ini adalah sanad yang bagi hadis yang sangat-sangat masyhur, tetapi masyhur ala al-sinah sebab ini adalah sanad bagi hadis innamal a'malu binniyat, iaitu tak ada seorang sahabat pun meriwayat daripada Rasulullah SAW hadis ini kecuali Sayyidina Umar. Dan Sayyidina yang meriwayatkan daripada Sayyidina Umar cuma Al-Qamah, yang meriwayatkan daripada Al-Qamah cuma Muhammad, yang meriwayatkan daripada Muhammad hanyalah Yahya, dan daripada Yahya ini barulah berpecah. Maksudnya dari Yahya ke Sayyidina Umar seorang perawi je. So ni kita panggil sebagai gharib mutlaq. Sebab apa?
Tak ada sahabat lain pun yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar radhiyallahu anhu. Tengok, bila dia baca pada Malik dan Sufyan, kita tak ambil kira lah sebagai lain. Sebabnya pada tabaqah yang paling sedikit, dia adalah seorang itu. So dia jadi mutlak kat situ, gharib kat situ. Dan gharib itu berlaku pada asal sanad, iaitu pada sahabat. So jadi gharib mutlak. Okay. Fardun nisbi ni agak kena betul-betul sikit. Gharabah iaitu perawi itu berseorang-seorangan berlaku pada pertengahan sanad. Penamaan ini adalah secara nisbah sahaja, seperti dalam periwayatan sebuah hadis. Seperti contohnya, telah tafarrud, iaitu seorang. Maksudnya tafarrada fulanun, si fulan meriwayatkan daripada syekh sekian. Maksudnya ini yang contoh yang anak bawa. Daripada Rasulullah SAW ada 3 orang sahabat meriwayatkan hadis. So alal aqal hadis ini adalah masyhur. Daripada sahabat A ada A1, A2. Daripada sahabat B ada B1, B2. Daripada sahabat C ada C1, C2. Bila kita tengok semua sanad ni, A2 ada 5 orang perawi, B1 ada 7 orang perawi. Semua ada perawi lebih daripada 2 orang. Cuma bila A1 seorang je perawi. So kat sini kita kata tafarrada fulanun bi riwayatil hadis ani syaikhin muayyan. Itu si fulan telah berseorangan dalam meriwayatkan hadis ini daripada Syekh A1. Pada hakikatnya pada tabaqah dia yang lain ramai je lagi yang meriwayatkan hadis tersebut. Akan tapi meriwayatkan daripada Syekh yang sekian, dia seorang saja. Boleh jadi juga kita katakan tafarrada fulan minat thiqat, iaitu penisbahan bagi orang-orang thiqah hanya dia seorang je. Contohnya kita katakan pada A2 ni 5 orang. Akan tapi 4 orang tu adalah orang yang dhaif. Dia seorang je yang thiqah. So kita katakan tafarrada fulanan minat thiqati bi riwayatil hadis. Hanya dia seorang je daripada kalangan thiqah yang meriwayatkan hadis ini. Adapun yang lain yang meriwayatkan hadis ini semuanya dhaif. Boleh juga kita katakan tafarrada fulan minal a'immah, daripada kalangan para imam hufaz, hanya seorang je saja yang meriwayatkan. Contohnya hanya Asy-Syafi'i saja pada tabaqah Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, hanya Imam Syafi'i sahaja. So imam yang meriwayatkan hadis itu. Adapun orang-orang yang lain bukan taklah sampai ke tahap imam lagi. So itulah fardun nisbi. Okey. Faham tak? Maka wa yaqillu itlaqul fardiyah alaihi. Maka dan sangat kuranglah pengitlaqan, maksudnya menamakan fardun nisbi ini sebagai fard. Okey, kita faham tadi awalnya kita kata gharib, lepas tu kita fard, benda yang sama. Fard adalah gharib, gharib adalah fard, tak ada masalah. Okey, maka kita faham bahawa gharib dan fard boleh jadi sama ada gharib mutlak atau gharib nisbi. Semata-mata kata hadis ini gharib. Apa yang kita maksudkan? Gharib nisbi ke gharib mutlak? Okey, itu yang nak maksudkan. Akan tapi jika disebut gharib fard semata-mata, ihtimal yang lebih kuat, maksudnya ini kaedah. Dia ada ihtimal, maksudnya bila anak kata hadis ini gharib, boleh jadi anak maksudkan hadis ini gharib nisbi, boleh jadi anak maksudkan hadis ini gharib mutlak. Akan tetapi al-mubadarah fi dhihni, apa yang datang kepada akal manusia, akal orang yang belajar hadis, bila orang tu kata gharib semata-mata, yang dimaksudkan adalah nisbi. Apabila seseorang tu mengatakan fard semata-mata, maka yang dimaksudkan adalah mutlak. Walaupun wujud ihtimal. Faham? Walaupun wujud ihtimal, akan tetapi ini adalah apa yang sampai ke dalam fikiran orang yang belajar dahulu. Jadi kebiasaannya sebegini. Jika kita kata gharib, hadza gharibun mutlaq, jelas lah. Kalau kita kata hadza gharibun fard, hadza gharibun nisbiyun, jelas. Ataupun kita kata hadza fardun mutlaq atau hadza fardun nisbi, jelas lah. Permasalahan dia bila kata hadza gharib faqat, hadza fardun faqat, kita tak terangkan dia mutlak ke, dia nisbi ke. Akan tapi mubadarah fi dhihni seperti ini ya. Bila kata gharib semata-mata, mujarradu gharib, maka yang kita maksudkan adalah gharibun nisbi. Adapun fard yang dimaksudkan adalah fardun mutlaq. Wallahu ta'ala a'lam.
Wa khabarul ahad binaqli alaihi al-kitab. InsyaAllah esok kita masuk bahagian maqbul dan mardud. Bacaan hadis mengikut iktibar maqbul dan mardud. So, nak kena siapkan beberapa ini. InsyaAllah. Kalau ada soalan. Nak tanya boleh? Sila. Maksudnya kalau nak tahu hadis tu gharib mutlak, memang Tak dengar ni. Hilang. Dengar? Baru dengar balik. Maksudnya kalau kita nak tahu hadis tu gharib mutlak, jadi ulama memang akan sebutlah gharib mutlak. Kalau jelas dia kata hadza gharibun mutlaq, jelas lah. Dia kata ini hadis gharib mutlaq. Dia kata hadza fardun mutlaq, okey jelas tu hadis fard mutlaq. Betul? Maksudnya kalau dia tak dengan sifat sekali. Jelas. Tapi itulah, kalau dia just sebut umum je macam gharib ataupun fardun tadi, maksudnya memang kita terus anggap sebagai nisbi . Dia bukan kita terus. Atas zon kita, benda tu zon kita. Yes. Dia tak sampai ke ilmu, tak sampai kepada yakin. Sebab dia tak khususkan betul-betul. Faham. Lepas tu nak tanya lagi satu. Okay. Kalau contoh hadis gharib ni memang kan tingkatan paling sikit kan, satu perawi je kan. Tapi dia mesti dekat tempat tabaqat sahabat je. Kalau kat tabaqat lain jadi seorang, tabaqat sahabat ada ramai, kira fardun nisbi lah . Okay. Yes. Sorry, terkeliru kat situ. Contoh dia, okay, macam hadis ni, nisbi ni kita tak terima. Contoh macam, kalau nisbi yang Ana bagi contoh ni, sahabat 3 orang, tabi'i 6 orang. Betul, nampak? Tabi'i 6 orang, tapi yang lain ni semua ramai. Okay. Okay, soalan ni Ana faham. Contohnya, Nafi' meriwayatkan hadis itu daripada Ibnu Umar dan daripada Abu Hurairah sekali. Betul? Okay. Contoh kan? Pada pandangan Ana, benda ni dikira gharib sebab tabaqah walaupun di tengah sanad dia cuma ada seorang perawi je paling sedikit. Sebab apa kita katakan gharib? Bila kita nak tengok balik, bila kita nak menilai perawi, kita akan kata ini adalah tariqah Nafi'. Ini adalah jalan Nafi'. Maksudnya kalau yang masalah itu kita tak ada Imam Nafi' bersalah. Contohnya Si meriwayatkan daripada meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar dan meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Andai kata A itu dhaif, kedua-dua sanad still dhaif lah. Sebab permasalahan orang yang dhaif kat sini adalah A itu sendiri, walaupun dia meriwayatkan daripada 2 orang sahabat sekalipun. Jadi jalan A sampai ke bawah tu kita kira gharib lah. Gharib lah sebab hadis itu dia memang akan sampai pada seorang je. Dia akan paling-paling jalan pun dia mesti akan jumpa dia seorang je. Walaupun dia seorang pergi kepada 2 orang sahabat. So andai kata dia adalah kazab, dia adalah orang yang membuat hadis, boleh jadi memang dia sengaja buat 2 hadis, 2 sanad untuk satu hadis. Terima kasih. Okay, rajih ni ilmu nazari. Okay, semalam kita kata ilmu ini bila kata sesuatu itu adalah ilmu, maksudnya kita mempercayai sesuatu itu secara yakin, 100% confirm, tak ada ihtimal bahawa bukan. Yang kita nak maksudkan ilmu ini adalah yakin bahawa Rasulullah SAW sebut benda tu. Maksudnya tak ada ihtimal bahawa Rasulullah kata. Itu ilmu. Okay, apa yang kalau zon pula ada kemungkinan kita katakan bila kita tengok perawi semua ni siqah, kemungkinan untuk dia orang menipu tu tak ada, kurang bukan tak ada, kurang atau tersalah itu kurang. So itu adalah zon. So ilmu nazari ialah dia sampai ke tahap kita yakin, hadis al-a'malu binniyat, dia sampai kita yakin
Oh, Nabi SAW memang sebut al-a'malu binniyat. Memang sebut. Akan tapi benda ni tak mutawatir betul. So dia nazari semata-mata. So bila jadi macam tu, nazari tu nak katanya kita tengok balik. Oh, Umar thiqah. Umar thiqah. Al-Qamah pun thiqah. Muhammad thiqah, Yahya thiqah, Malik thiqah. So bila kita dah tengok semua perawi ni, kita katakan oh semua ni thiqah. Hadis ini confirm, Nabi yakin secara ilmu. Beza dengan mutawatir, daruri kita tak boleh nak tengok seorang perawi. Okey, tu daruri maksudnya kita terus terima. Kalau zan rajih pula, zan rajih ialah pada sangkaan kita yang paling kuat, perawi tak ada seorang pun yang menipu, tak ada seorang pun yang tersalah dalam meriwayatkan hadis. Itulah zan yang rajih. Sangkaan kuat bahawa perawi tidak menipu, tidak tersalah dalam menyampaikan hadis. Tapi dia tak sampai ke tahap kita yakin 100% Nabi sebut benda tu. Kemungkinan Nabi sebut itu lebih tinggi berbanding Nabi tak sebut. Faham? Tapi ilmu daruri tu hanya untuk mutawatir saja kan? Ilmu daruri untuk mutawatir Mutawatir saja. saja. Yes, Faham. untuk mutawatir saja. So ilmu nazari ni dia kita sampai tahap yakin Nabi sebut. Cuma sebab dia tak mutawatir, tu dia tak boleh pergi ke ilmu yakin kan? Yes, dia tak sampai ke ilmu yakin yang mana kita boleh terima terus tanpa melihat perawi. Faham. Okay. Kita beramal dengan ilmu yang yakin dan zan yang rajih. Sebab kalau antum belajar usul fiqh, kita ada qata'in thubut, qata'in dalalah. Tapi itu benda lain lah. Maksudnya walaupun benda tu zan, benda tu still kita amalkan dalam bab ibadah atau dalam bab apa-apa akidah sekalipun, kita terima benda tu. Ini dalam bab amalan dan mengamalkan, bukan suatu benda yang sampai tahap ilmu saja yang kita amalkan. Bahkan dalam benda bab zan pun kita amalkan. Kalau ada orang ingin menipu hadis dengan menggunakan imam-imam yang thiqah, macam mana? Sebab itulah kita kena tengok semua perawi. Kita tak boleh nak tengok perawi atas je. Macam mana kata tadi, seorang penipu. Dia meriwayatkan daripada dia mengatakan dia meriwayatkan daripada 2 orang sahabat. Kita sahabat memang semua thiqah, tapi perawi disebabkan dia menipu, dia kata hadis tu maudhu'. Sebab tu kita kena tengok semua perawi dalam sanad itu. Faham, Asif? Maksudnya kalau ada seorang penipu dalam hadis, terus kita tolak hadis tersebut. Okey, sebab tu pada zan rajih ni kita katakan dia telah menolak orang yang mengatakan rubba kadzdzab yasduq. Boleh jadi kadang-kadang orang yang menipu itu berkata benar. Kita tak nak terima lah, sebab ni bukan zan yang rajih, ini waham, kemungkinan semata-mata, kemungkinan yang sangat sedikit. Kadang-kadang orang penipu itu cakap benar tu sangat sedikit. Dan rubba saduq yukhti atau yakdzib. Boleh jadi kadang-kadang orang yang berkata benar itu menipu atau tersalah. Benda ni kadang-kadang, maksudnya waham je lah, bukan satu zan yang rajih. Ikut situ je.